John Hunter, buka mic. Cik Wan. Yap. Itu hari yang ada saya tanya tu, belum ada jawab. Kita bincang, maknanya kita nak dengar juga Cik Wan cakap. Dia berkenaan yang saya tanya tu, bila pihak Suruhanjaya Pilihan Raya telah membatalkan satu-satu kemenangan pihak yang menang atas sebab saya rasa bersalah macam rasuah apa semua. Okey, yang diadakan pilihan raya balik. Saya nak tanya, kalau kita biarkan parti yang sama juga menang daripada rasuah yang dia jalankan, macam tidak ada, macam kita kenakan tindakan yang lebih keras, macam dia dan parti dia tak boleh bertanding. Kan? Dia dengan parti dia tak boleh bertanding. Kalau pasal diorang ni lah menyebabkan pembatalan atas tiket pilihan raya kawasan yang didapati ada mengalami masalah macam rasuah. Kan? Itu saya tanya tu hari tu. Nanti Cik Wan kalau boleh cuba bagi cadangan macam mana saya punya atas apa yang saya tanya ni. Maknanya ambil tindakan tu bukan setakat batal je. Maknanya parti tak kiralah lepas ni parti apa pun yang mengamalkan dasar macam apa yang menjadi kesalahan dalam akta pilihan raya, dia tak boleh bertanding. Bagi orang lain bertanding. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat saya lah ya, semasa saya mula berkecimpung dalam bidang perhotelan, Anwar Ibrahim ni masa tu daripada Menteri Pelajaran pergi kepada Menteri Pelajaran, naik jadi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Masa tu Kuala Lumpur ni banyak rumah-rumah kelab ni tau, tapi banyak maknanya club house yang ada macam kat KLCC tu belakang tu semua macam ada restoran private. Okay. Ni saya nak cerita sikit lah kepada budak-budak yang baru nak lahir apa semua. Ini saya cerita lah, bukan kata saya ini menipu ke atau saja-saja buat cerita, tak. Ini saya, pengalaman saya dalam F&B lah dulu. Kita ni pasang telinga, walaupun VVIP datang, kita orang ni memang suka pasang telinga. Apa cerita semua pun kita orang selalu dengar. Okay. Ada satu kali tu Anwar dengan businessman buat makan-makan. Ni cerita ni dia kan, okay, ditawarkan dengan sesuatu yang orang kata luar dugaan. Okay. Apa Anwar buat pada masa tu? Dia kata dia tak mau. Bini dia kat rumah pun dia tak habis pakai. Ini saya cakap terang-terang. Jadi, disebabkan kerana kenyataan dia, saya belajar tak tinggi Cik Wan. Saya pun belajar, kerja pun kerja biasa, kerja hotel. Tapi kerana ada orang macam Anwar Ibrahim ni dulu, menyebabkan saya tak berbelah bagi menyokong dia daripada peringkat dia jadi Menteri Pelajaran sampai dia naik jadi Timbalan Presiden UMNO dan juga Menteri Keuangan. Sampai dia dipecat. Adakah Cik Wan ingat saya percaya? Saya langsung tak percaya. Saya tak dengar masa tu sebab saya sibuk berniaga. Saya tak pergi ni apa orang kata orang buat ceramah-ceramah terpasuk Anwar kena percaya. Saya dengan sendiri dalam hati tak percaya. Saya nak beritahu lah, jangan main tuduh orang sembarangan kalau kamu tak duduk dan mengetahui latar belakang Anwar Ibrahim ni. Kesian pada mereka ni semua. Orang tu bangun, bangkit, nak jadikan Malaysia ni maju ke depan. Kerja korang hari-hari maki hamun. Saya tengok dalam TikTok, kalau diorang ni punya TikTok tak ada apa cerita pun. Cerita diorang nasib apa tau. Cerita bodoh. Maki orang tu luar dalam, macam dia tak buat kerja. Lagi teruk kau punya pemerintahan daripada dia. Apalah, saya pun heran tengok diorang ni semua. Macam tak ada cerita. Tak ada orang kata membina masyarakat. Saya cakap dengan Cik Wan, ni paling baru. DAP. Kamu tahu tak? Orang tu jadi kerajaan sekarang senyap. Apa pun cerita, diorang sayangkan Anwar Ibrahim ni pasal. Diorang senyap atas apa yang diorang dapat jawatan. Diorang buat kerja betul-betul. Tak ada nak malukan Perdana Menteri. Diorang sayangkan Anwar Ibrahim tu. Apa yang diorang buat sekarang ni, saya tunjuk contoh dekat Pudu tu. Dekat Pudu tu sekarang ni, nak buat tak buat, tapi kena buat. Diorang nak buat penyularaian semula. Jalan kat situ supaya baik. Siapa yang dapat untung kat situ? DAP punya budak-budak yang menang kat situ pun untung kan. Kita Melayu ni,
Untuk 5 tahun ni sampai tak boleh nak bersatu hati apa semua. Asyik nak berkelahi je pasal Anwar nak jadi Perdana Menteri tak boleh. Engkau bagus sangat ke? Ha? Jangan cerita lepas ni. Aku bosan dengar. Ha? Orang tu dah betul-betul buat kerja. Ha? Bagi sokongan untuk 4 tahun, 5 tahun ni. Ha? Nanti kalau kau rasa tak betul, kau pilih lah. Ini kerajaan senang jatuh punya kalau dalam pilihan raya kalau tak betul buat kerja. Kalau betul buat kerja, itu orang sayang. Apa yang susah sangat? Duduk maki-maki kita sama kita. Ni Melayu ni tak sedar diri. Kadang-kadang saya tengok asyik berkelahi. Tak suka kan Perdana Menteri ni. DAP. Apa yang DAP buat? DAP pegang apa? Dia dapat kerja tu dia ada kacau korang punya hidup ke? Dia buat kerja nak bangkitkan orang-orang Malaysia ni juga. Salah ke dia punya integriti, dia punya pemikiran yang bagus, akal yang panjang, lebih baik daripada Cina-Cina yang lain? Kan? Apa salahnya? 4 tahun, 5 tahun. Kita bagi peluang, kita tengok. Aku nak juga tengok ASB aku macam Anwar Ibrahim pernah bagi ASB dulu paling tinggi. Aku nak juga tengok. Kan? Biar diorang buat kerja betul-betul. Ini barang naik, beras naik. Macam ni lah. Kalau orang berniaga, kalau asyik tunggu je depan mata, tak nak pergi mencari, memang takkan jumpa benda yang kau nak dapat macam harga dulu. Kena keluar cari. Kena rajin lah. Hidup ni kena rajin. Orang berniaga, kalau apa orang kata, penat tu 100%, dia kena keluar 200%. Barulah Tuhan tu berkat apa yang dia buat. Jangan kita duk tangguk je apa yang kat dia depan mata. Takkan pergi mana? Barang mahal. Biasalah. Maknanya kerajaan ni nak kurangkan subsidi. Aku rasa kalau kerajaan Muhyiddin ke naik yang sekarang ni pun sama juga dia akan buat. Dasar tu dah ada. Tinggal lagi kelembutan dalam dasar tu nak buat macam mana. Supaya orang tak terlalu marah. Orang nakkan barang tu. Apalah diorang ni kadang-kadang. Saya pun pelik lah. Ini saya tak bagi cadangan. Tapi yang nombor 1 dengan nombor 2 tu, ada saya bertanya kepada Cik Wan nak bincangkan. Lepas tu satu lagi Cik Wan, saya nak tanya sebelum saya tarik mic saya keluar. Adakah realistik lagi-lagi kat kawasan negeri yang dikatakan 4G, kita buat satu tempat pemidato untuk lahirkan bakat-bakat baru dalam bidang politik ini? Sebab bila diorang berpidato dekat laman pidato tu, dia akan dapat tarik crowd. Sebab saya tengok 4 negeri ni, bila dah PAS ni menang, nak tarik tempat tu balik memang susah. Kita je cakap senang, tapi memang susah. Tengok Terengganu. Kita lahirkan pemidato-pemidato hebat dekat negeri tu sendiri. Kita buat dekat dataran-dataran tertentu supaya pemidato tu sendiri boleh tarik crowd. Dekat situ kita akan bangunkan diorang ni semua atas kapasiti untuk melawan PAS. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, berkenaan dengan rasuah pilihan raya, ya. Benda tu melibatkan beberapa undang-undang lah dalam SPRM. Dan kalau saya katakan yang isu calon yang terlibat dibatalkan keputusan kerana kes rasuah dan calon itu boleh bertanding balik, dia bergantung kepada apa yang berlaku dalam kes tu. Ya, dalam kes tu sebenarnya dibuktikan bahawa calon tak tahu pun dan dia bukan rasuah. Yang melakukan rasuah tu orang lain. Orang lain yang parti dia berhujah dalam mahkamah lah. Maknanya parti dia tidak tahu menahu. Cuma orang lain mengeluarkan duit. Konon-kononnya seolah-olah parti ini yang keluarkan duit. Sebab itulah mahkamah mengatakan perbuatan rasuah tu ada tapi bukan oleh calon. Sebab itu dari segi undang-undang di situ dipandang. Kan? Dan saya rasa adil juga sebab kita bimbang. Kalau calon kita, contoh Anwar bertanding di Tambun contoh. Di pilihan raya kedatang kan. Anwar bertanding di Parlimen Tambun sekali. Kemudian ada orang, dia sengaja nak kenakan Anwar. Dia sengaja bagi duit. Supaya menangkan Anwar. Kan? Supaya orang dapat cekup dia. Dan adakah adil Anwar tidak boleh bertanding? Sedangkan dia tak tahu menahu. Bukan arahan dia. Bukan arahan parti. Tetapi sabotaj daripada orang lain. Dia sengaja bagi duit kepada orang dan dia kata ini duit daripada Anwar. Supaya undi dia. Jadi yang ini yang mahkamah fikirkan balik. Sebab kalau nak bagi, nak lekatkan betul calon tu, boleh kita kena buktikan bahawa calon sendiri bagi. Ataupun arahan daripada calon. Ataupun arahan daripada parti. Kena buktikan yang itu di mahkamah, barulah parti boleh buat keputusan bahawa calon tidak lagi boleh bertanding.
Bahkan bukan saja tidak boleh bertanding, bahkan SPRM boleh cekup calon itu. Tapi masalahnya di mahkamah tidak dapat ditampilkan bahawa calon terlibat. Tapi perbuatan tu ada. Itu yang kes kat Marang tu, Haji Hadi selamat. Sedangkan video ada. Kan, bagi duit. Orang tua tu bagi duit. Wallahi saya kompas. Tapi bila dalam mahkamah, dia orang membela diri. Wallah alam lah sama ada betul tak betul percakapan mereka di mahkamah. Mereka kata dia tak tahu menahu. Bukan arahan parti. Bukan arahan Haji Hadi. Maka sebab itu selamat kes tu. Dan bagi saya, dia kena kemaskan balik undang-undang. Dan kita bimbang ada sabotaj. Kan? Macam saya bagi contoh tadi lah. Kan? Mungkin kena pada pemimpin kita, parti kita. Dia tak tahu menahu pun, calon tak tahu menahu. Tapi ada orang lain yang bagi duit. Dan kata parti yang bagi. Kan? Ni parti keadilan bagi ni. Parti kena sokong, dia kata. Lepas tu ada orang lain rakam. Apakah ini akan menyebabkan calon parti keadilan tidak boleh bertanding? Saya rasa tidak adil. Sebab itu satu sabotaj. Kan? Jadi kena betul-betul buktikan betul calon tu bagi duit rasuah atau parti tu yang bagi duit rasuah. Baru dia boleh jadi lekat di mahkamah. Kalau sekadar kita ambil gambar orang lain yang bagi, tak boleh membuktikan bahawa parti terlibat, itu cukup sukar lah. Cukup sukar. Kan? Dan saya harapkan supaya orang lain itu pula dikenakan tindakan yang lebih ketat. Kan? Jangan ambil tindakan pada parti, tapi orang yang bagi tu. Orang bagi tu. Supaya lain kali tidak ada lagi lah sabotaj-sabotaj macam itu. Dan saya rasa yang soalan pertama tadi, saya rasa saya dah jawab kenapa calon tu boleh bertanding balik, kenapa parti tu boleh bertanding balik. Itulah yang berlaku dalam perbicaraan tu. Sebab kita pihak pendakwa ataupun yang kita yang buat aduan ni gagal nak buktikan bahawa calon yang keluarkan rasuah, parti yang keluarkan rasuah. Walaupun orang tahu kan, mungkin parti terlibat tapi tidak boleh dibuktikan di mahkamah. Ini masalah dia. Kan? Lagi apa tadi? Soalan kedua tadi saya pun dah lupa lah. Saya pun dah lupa dah apa maksud yang kedua tadi. Kemudian kalau kita tengok integriti DAP. Memanglah DAP ni selalu menjadi kambing hitam. Apa isu pun DAP dia selalu jadi mangsa. Kan? Bahkan PAS keluar dari Pakatan Rakyat dulu pun, dia akan mengkambing hitamkan DAP. Dia keluar dari Pakatan Rakyat kerana dia tidak suka kepada DAP, kononnya DAP menentang hudud. DAP menentang RU 355. Tetapi akhirnya terbukti apabila mereka tidak lagi bersama DAP, mereka bersama dengan Bersatu yang gabungan Melayu Islam majoriti, mereka tak buat pun. Selama ini mereka kata DAP yang menghalang segala tindakan mereka untuk nak melaksanakan Islam. Tetapi apabila DAP tidak ada, mereka tak buat. Terengganu 100% tu parti mereka duduk berada dalam DUN. Apa pelaksanaan Islam yang baru diperkenalkan di Terengganu? Tak ada juga. Kan? RU 355 ke hudud ke apa, tak ada. Tak ada apa pun. Di Kelantan pun sama. Maksudnya, bukan DAP sebenarnya. Maksudnya memang kamu tak nak buat. Kamu hanya menunggang hudud dan RU 355 itu hanya untuk mendapatkan undi saja. Itu bukti dia. Ada DAP ke tak ada DAP, memang kamu tak nak buat. Itu dia. Tapi dia bersama kerajaan perpaduan ini, DAP ada dalam kerajaan. Tapi banyak perkara-perkara yang nampakkan mengangkat imej Islam itu telah dilakukan oleh PMX. Memperkenalkan, contohnya memberi peruntukan kepada sekolah-sekolah agama ditingkatkan, guru kafar juga ditingkatkan, pengajaran hadis 40 diperkenalkan. Sekarang ni naik lagi sekolah tadika kemas, akan diajar supaya budak tadika ni boleh menghafaz sedikit-sedikit ayat Quran. Kan, ayat-ayat yang pendek-pendek itu kita ajar budak tadika, itu diperkenalkan. Walaupun DAP ada dan DAP tak bantah pun. Jadi sebab tu saya katakan jangan gunakan alasan DAP atas kegagalan kita. Kita cuma nak gunakan DAP ni untuk kita nak hasut orang Melayu bahawa kononnya parti mereka tak boleh laksanakan Islam sebab DAP halang. Itu aja. Dan orang Melayu yang tidak boleh berfikir, kan, dia akan percaya. Sebab tu dia hasut orang UMNO juga, kan, supaya UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Sebab apa? UMNO dah berbaik dengan DAP. Tapi kalau kita tengok DAP-nya integriti, contohnya yang baru-baru ni, dalam rombakan kabinet. Kan, seperti mana timbalan menteri
ram kapal. Dia timbalan menteri. Jangan hantar tutup mic kejap. Bising. Bising ya? Ada bunyi kereta Contohnya macam ram kapal. Dia timbalan menteri, undang-undang. Timbalan kepada Azalina. Apabila dia dapat tahu bahawa abang dia nak dilantik sebagai menteri penuh. Ya, menteri digital, menteri penuh. Jadi dia rasa tidak sesuai. Dalam kabinet ini ada adik-beradik berada dalam kabinet. Walaupun dia timbalan menteri. Dan akhirnya, tanpa disuruh oleh Anwar Ibrahim, tanpa diminta oleh Anwar Ibrahim, tanpa didesak oleh parti dia sendiri, dia menawarkan diri untuk kosongkan kerusi. Sebab nak bagi laluan abang dia jadi menteri. Tengok integriti DAP. Walhal kalau ikutkan, Anwar tak buang dia pun. Bukan Anwar lucutkan dia. Sebagai timbalan menteri. Tapi bila dengar abang dia nak dilantik sebagai menteri, dia kata dia sebagai adik. Dia rasa tidak begitu cantik. Dan akan jadi bahan kepada pihak pembangkang nanti. Kan? Sebab dia berada bersama abang dalam kabinet ni. Walaupun dia timbalan menteri. Maka dia menawarkan diri untuk kosongkan kerusi dia. Sebab tu dia tidak jadi timbalan menteri lagi. Bukannya dia dipecat. Ataupun dia digugurkan. Dia menawarkan diri. Sebab untuk bagi laluan kepada abang dia. Ini DAP. Kan? Kalau aku rasa kalau berlaku kepada parti lebay, kan? Buat tak tahu je. Dia akan jawab apa? Bukan saya minta. PM yang lantik. Kan? Kebetulan dia abang saya. Saya adik. Kan? Kalau parti lebay, dia takkan buat macam tu. Dia akan terima je. Nak kena pecat, nak kena halau dulu keluar. Kan? Tapi DAP tak. Integriti dia begitu kuat. Dia nak jaga nama PMX. Dia nak jaga kerajaan Malaysia Madani. Sanggup dia korbankan diri dia kerana abang dia akan dilantik sebagai menteri. Kadang-kadang kita tengok akhlak yang bukan Islam ni, kadang-kadang lebih baik daripada kita akhlak orang Islam. Kuatnya bunyi apa ni? Kadang-kadang lebih baik daripada akhlak kita orang Islam. Satu lagi contoh saya bagi, Menteri Besar Kedah. Kan, Menteri Besar Kedah. Apabila dia bertelagah dengan Menteri Pelancongan, kenapa sampai ke peringkat kau menghina tokong dia? Menghina tokong. Kepala botak, perut buncit, kerana kau jadikan penghinaan itu dalam Dewan Negeri Kedah. Kemudian kau ketawa. Kau dah menghina agama lain, kemudian kau ketawa. Kau bangga ke? Menghina agama lain. Sedangkan perbalahan kau dengan Menteri Pelancongan itu isu dasar, isu dari segi isu lah. Kenapa nak kau melibatkan agama orang? Sampai nak kata itu buat kepala botak, perut buncit, nak hina menteri itu kena sama dengan tokong. Kau bayangkan kalau dia balas. Kalau dia balas dan hina agama kita, agama Sanusi. Apa akan jadi? Jadi ini aku cakap tu akhlak. Kita sebagai orang Islam, kita tunjuk akhlak yang terbaik kepada bukan Islam. Sedangkan Islam ajar kita bukan macam tu. Islam mengharamkan kita menghina agama lain. Berdosa besar kita menghina agama lain. Tapi Sanusi buat. Dia orang Islam. Dari parti Islam. Menteri Besar Kedah. Iaitu pemimpin sebuah negeri. Takkan itu akhlak kau nak tunjukkan kepada anak-anak Kedah? Kalau itu dicontohi oleh anak kita, ya, terutamanya anak-anak negeri Kedah, dia tengok Menteri Besar macam tu. Kalau itu dicontohi oleh budak-budak di sekolah-sekolah, dia hina agama kawan dia. Orang Melayu Islam menghina kawan dia orang India yang beragama Hindu. Ataupun yang Buddha. Ataupun yang Kristian. Apa akan jadi pada generasi yang akan datang? Kalau budak-budak dah pandai menghina agama di antara kawan dia. Bergaduh sikit hina Tuhan dia orang. Budak sekolah kan selalu bergaduh kadang-kadang kan. Biasalah budak nakal. Kita bimbang kalau dia bergaduh sikit dia hina. Tu kau punya tokong tu, buncit apa. Apa akan jadi? Tak baik. Tak baik bagi kita. Generasi akan datang. Tapi pemimpin tunjuk contoh macam tu. Ini yang masalah dia bagi kita ni. Sebab pemimpin yang tunjuk perangai jahat. Bukan baru ni Sanusi ni. Dulu pun dia kata kepada bapak hang itu satu pujian. Dia nak ajar budak-budak kepada bapak tu tidak ada masalah. Berarti dia mencarut. Dia usah cerita lah. Mencarut secara terbuka ni. Kan? Jadi pemimpin macam ni masih lagi disokong oleh orang kita. Orang Melayu Islam. Kenapa kita sokong pemimpin macam tu? Dia merosak nanti anak cucu kita yang rosak. Tapi kita tak peduli, kita keep politik.
Angkat Sanusi itu dapat pahala besar. Angkat Sanusi itu satu perjuangan jihad. Bagi kita macam tu. Kan? Pada Islam, tolak sama sekali pemimpin yang macam tu untuk kita angkat jadi pemimpin. Pemimpin harus tunjuk akhlak yang baik. Sebab apa? Untuk orang bawah ikut. Supaya orang bukan Islam hormat kita. Macam mana dia nak hormat kita kalau kita nak hina agama dia? Kan? Nasib baiklah Menteri Pelancongan tu tak balas. Kalau dia balas, apa akan jadi? Kalau dia balas balik, kau hina Tuhan, dia pun hina Tuhan kita, apa akan jadi pada negara kita? Ha? Okey, Wes. Ada apa Wes komen? Okay. Dengar dulu lah kawan. Mana celah dulu kan. Kita tak tahu cerita. Lepas ni baru tahu cerita. Rupa-rupa cerita-cerita pasal Walaon ni. Tak apa-apa dengan Walaon ni. Aduh. Saya tertarik jugalah apabila Abang Wan cakap pasal satu. Pasal apa yang Sanusi buat komen. Dia buat serang secara peribadi kepada Menteri Pelancongan. Dia ada serang itulah yang menaikkan pelancongan kita Abang Wan. Betul. 26 bilion 26 juta orang kan. Statistik di Asia, pelancong yang paling ramai datang sekarang ni ke Malaysia. Dekat Malaysia. Sanusi apa yang dia buat? Ada dia buat peranan untuk dia walaupun di bawah Esko dia sendiri macam mana nak tarik pelancongan dekat Langkawi. Apabila Langkawi itu tak ada wang nak melancong masalah dekat Langkawi itu, dia salahkan kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan sekarang ni. Semua benda yang salah, yang silap, semua disalahkan orang. Salahkan dia. Dia tak pernah salah. Ini lepas. Pas ni dengan pemimpin mereka ni, mereka tidak boleh terima yang mereka ni ada kesilapan. Lepas dia fitnah orang pun, orang suruh minta maaf pun, dia tak nak minta maaf. Sehinggalah di saman, sampai kat mahkamah baru dia minta maaf. Yang terjadi dekat siapa? Yang dekat Perak tu, yang PMX Saman tu itu. Razman. Pusurujaya tu di Saman tu. Di Salman kan. Razman. Jadi pas ni tak serik-serik tau. Saya kadang-kadang apa ni Abang Wan saya macam mana kita nak cakap kan kalau nak katakan penguatkuasaan undang-undang kita ni tak cukup kuat ke macam mana? Polis dah jalankan tugas. Tetapi mereka ni masih terlepas lagi. Lepas ni dipanggil saja pergi ke balai. Itu saja dan tindakan daripada pihak berkuasa. Tak ada apa-apa lagi. Kadang-kadang kita naik meluat dengan polis ni. Saya betul-betul meluat lah. Apa tindakan orang? Adakah bidang kuasa mereka ni tadi tak cukup ke untuk menangkap mereka ni? Saya ingat lagi lah untuk Abang Wan. Kalau kita dulu jadi pemangkang, kalau orang kita buat macam tu, tak payah banyak lah. Dah sekejap dah. Kena panggil kat balai dah masuk lokap dah. Jadi, bagi saya, kalau penguatkuasaan tu tak kuat, kena buatlah. Orang kata tadi, buat pindaan. Tambah baikkan. Buat RUU dekat parlimen nanti. Supaya ada satu akta fitnah ni tadi. Dia buat satu sesi lain ke apa. Buat pindah. Terus tak ada apa-apa dah. Kadang-kadang kita Abang Wan, saya bukan nak petikaikan undang-undang kita dekat Malaysia ni kan. Kadang orang yang mencuri Ten Sardin, mencuri Milo ke mata-mata untuk anak dia, untuk survival anak dia nak hidup, kena penjara 6 tahun. Orang yang meresuah, orang yang mencuri duit rakyat berjuta-juta sampai sekarang tak lepas lagi, sampai sekarang tak lagi. Dia West, tanggung mahkamah. Yang dia dulu mencuri ni cepat. West dulu. Benda-benda yang sikit cepat orang buat tuduhan. West, dulu dia cepat pasal kadang-kadang benda macam ni yang membuatkan rakyat menilai penguatkuasaan kita ni tadi satu Bang Wan. Itu dari segi fitnah lah bagi saya. Kedua,